Sirih berlipat, sirih pinang, sirih datang dari Pulau Mutiara. Salam hadirin, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan. Yang berbahagia, Puan Hajar Rotina binti Muhammad Daik, Pengarah Jabatan Lanskap Negara. Yang berusaha, Tuan Dr. Muhammad Azhar bin Muhammad Ali, yang di-Petua Majlis Daerah Hulu Selangor, yang berusaha panel-panel webinar pada pagi ini, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dan menonton sambutan kerajaan World Landscape Architecture Month 2021 dan webinar ke arah pemerkasaan foodscaping dalam pembudayaan lanskap dan persekitaran. Alhamdulillah, syukur terhadap ilahi dengan izinnya saya, Nofaki Raidina binti Mak Fauzi, diberi peluang menjadi moderator webinar anjuran Majlis Daerah Hulu Selangor pada hari ini. Secara peribadinya saya mengucapkan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada Majlis Daerah Hulu Selangor kerana memberi peluang kepada saya mengendalikan majlis pada hari ini. Hadirin sekalian, sebagai pembuka tirai majlis kita pada hari ini, dengan ini saya sukacitanya menjemput yang berbahagia Tuan Dr. Muhammad Azhar bin Muhammad Ali yang di-Petua Majlis Daerah Hulu Selangor untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada hadirin yang sedang menonton kita secara langsung. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator. Yang berbahagia Puan Hajar Rotina binti Muhammad Daik, Ketua Pengarah Jabatan Lanskap Negara, panel-panel yang dihormati dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama memeriahkan sambutan kerajaan World Landscape Architecture Month 2020 dan seminar dalam talian atau webinar ke arah pemerkasaan foodscaping dalam kebudayaan lanskap dan persekitaran. Saya juga berharap kita semua di sini berada dalam keadaan sihat dan sejahtera, sentiasa mengamalkan prosedur operasi standard atau SOP kesihatan dan mempraktikkan norma baru sepanjang majlis berlangsung. Saya juga amat besar hati dengan kehadiran dan kesediaan yang berbahagia Puan Hajar Rotina binti Muhammad Daik, Ketua Pengarah Jabatan Lanskap Negara, dapat bersama-sama bagi meraihkan dan seterusnya menyempurnakan majlis kerajaan sambutan World Landscape Architecture Month untuk tahun ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, seperti yang kita sedia maklum, pada tahun 2020, negara kita dan seluruh dunia telah digemparkan dengan penularan wabak pandemik COVID-19. Pandemik ini secara langsung telah memberi impak dan juga kesan kepada semua aspek kehidupan harian kita. Sejajar dengan Saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO dan Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Daerah Hulu Selangor telah mengambil langkah proaktif dalam usaha membendung penularan dan memutuskan rantaian wabak ini dan demi memperkasakan norma baru dalam aktiviti harian, sambutan kerajaan World Landscape Architecture Month 2021 dijalankan secara dalam talian sahaja. Sambutan kali ini juga dilaksanakan dengan kerjasama perunding Landscape Cloudstone Design, moderator bagi seminar pada hari ini dan juga perunding yang telah dilantik untuk merangka Pelan Induk Lanskap Majlis Daerah Hulu Selangor atau Hulu Selangor Landscape Blueprint 2035. Untuk makluman pihak yang bagi puan dan hadirin sekalian, Majlis Daerah Hulu Selangor adalah pihak persempatan yang pertama dalam Malaysia yang telah mengadakan sambutan World Landscape Architecture Month bermula pada tahun 2016 lagi. Jadi tahun ini merupakan tahun yang kelima sambutan ini diadakan dengan menerapkan norma baru dalam setiap program yang diadakan. Dengan mengenengahkan tema yang setara dengan host utama sambutan World Landscape Architecture Month, American Society of Landscape Architects atau ASLA. Tema Growing Together adalah visi ASLA untuk membentuk sebuah tempat yang sihat, cantik dan berdaya tahan untuk setiap lapisan masyarakat. Seiring dengan tema yang diketengahkan ASLA pada tahun ini, Majlis Daerah Hulu Selangor buat julung kalinya mengelola
sebuah seminar dalam talian dengan membawa tajuk dan juga tema sambutan pada kali ini, iaitu ke arah pemerkasaan foodscaping dalam pembudayaan lanskap dan persekitaran. Seperti yang kita maklum, dalam usaha menebani pandemik COVID-19 ini adalah penting untuk kita semua dalam siap siaga dan bersedia untuk melakukan inovasi serta keterbukaan menerima pendekatan baru. Jadi justru tercetus idea bagi memperkasakan foodscaping di Hulu Selangor dengan objektif untuk memastikan sifar kebuluran atau zero hunger dalam komuniti secara umumnya selaras dengan matlamat pembangunan mampan ataupun dari sebagai SDG Malaysia 2030 dan rancangan Malaysia yang ke-11. Untuk makluman hadirin sekalian, memetik kata-kata Datuk Menteri Besar Selangor, pandemik COVID-19 telah memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada isi rumah rakyat negeri Selangor. Pertumbuhan pendapatan isi rumah yang perlahan ini telah memberi kesan kepada kumpulan berpendapatan rendah. Sehubungan dengan itu, selaras dengan Belanjawan Selangor 2021 yang telah diumumkan oleh Datuk Menteri Besar Selangor pada 30 Oktober 2020, Majlis Daerah Selangor telah mengambil inisiatif untuk mengenengahkan topik-topik seperti dalam seminar hari ini untuk memperkasakan kemampanan alam sekitar, sumber dan upayaan mengeluarkan sumber makanan tersendiri bagi setiap isi rumah. Topik-topik yang akan diketengahkan pada seminar dalam talian atau webinar yang dilangsungkan pada hari ini adalah seperti berikut. Topik yang pertama, pembangunan program foodscaping di Hulu Selangor oleh Lars Muhammad Fadil bin Muhammad Lani, pengarah Jabatan Lanskap Majlis Daerah Hulu Selangor. Topik kedua, pengenalan kepada Hulu Selangor Landscaping Blueprint 2035 oleh Puan Noliza binti Muhammad Yusof, merupakan seorang perunding Clausen Design. Dan yang ketiga adalah SDG 2 Zero Hunger, penambahbaikan kepada penanaman sumber makanan oleh Puan Heti Nuruzana binti Mansur, merupakan pegawai pertanian daripada Jabatan Pertanian Negeri Selangor. Sambutan World Landscape Architecture Month 2021 pada kali ini dilaksanakan secara bersederhana saja sebagai tanda menghormati bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi sabda Rasulullah SAW, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapat pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan objektif pencarian barakah di bulan Ramadan, program yang dilaksanakan bagi sambutan ULAM 2021 oleh Majlis Daerah Hulu Selangor pada kali ini adalah menjurus ke arah pemberian sumbangan golongan yang memerlukan. Antaranya pada 24 April 2021 yang lepas, kita telah melaksanakan pemberian sumbangan berupa sayur-sayuran, buah-buahan, biji benih dan tanah hitam kepada isi rumah penduduk dalam daerah Hulu Selangor, sejajar dengan tema yang diketengahkan oleh Asla Growing Together dan tema sambutan ULAM Majlis Daerah Hulu Selangor pada kali ini. Hadirin sekalian, dalam usaha membudayakan lanskap dan persekitaran, Kerajaan Negeri Selangor juga tidak terkecuali dalam mendukung usaha giat ini menerusi berbagai peringkat. Kerajaan Negeri Selangor merupakan negeri yang pertama bekerjasama dengan Persatuan Arboris Malaysia bagi melaksanakan khusus persijilan arboris kepada semua kaki tangan pihak kuasa tempatan Negeri Selangor yang berkelayakan. Tidak terhenti di situ, Kerajaan Negeri Selangor juga telah melancarkan Pelan Tindakan Teknologi Hijau Selangor 2016 hingga 2018 selaras dengan Pelan Induk Teknologi Hijau negara yang memberi tumpuan pada 5 sektor utama iaitu tenaga, pengangkutan, pengurusan sisa, bangunan dan air. Secara khususnya, Pelan Tindakan Teknologi Hijau ini merangkumi 7 tindakan, iaitu antaranya adalah perbandaran hijau melalui kerangka bandar rendah karbon atau lebih sebagai LCCF. Dan pada tahun 2019, Kerajaan Negeri Selangor telah mewujudkan Geran Kecil Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Selangor, di mana objektif geran ini adalah bagi meningkatkan kesedaran dan kesefahaman masyarakat mengenai kepentingan menjaga alam sekitar serta menggalakkan penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan seharian rakyat Negeri Selangor. Kerajaan Negeri Selangor juga
Dengan kerjasama Persatuan Agroris Malaysia dan Universiti Putra Malaysia telah menyediakan polisi pengurusan dan pemeliharaan pokok negeri Selangor. Polisi ini telah mula berkuasa pada 1 Januari 2017 dan telah dilaksanakan oleh semua pihak berkuasa tempatan negeri Selangor. Melalui polisi ini, PBT Negeri Selangor akan memastikan pengendalian perlindungan pokok secara berkesan dan meningkatkan penglibatan komuniti dalam aktiviti pemeliharaan. Sehingga ini terdapat 8 dasar utama yang terpakai berkaitan penjagaan pokok seperti Akta Perancangan Bandar dan Desa Akta 172, Akta Kerajaan Tempatan 171 dan Dasar Lanskap Negara. Dasar lain termasuklah Lanskap Master Plan PBT Negeri Selangor, Kaedah-Kaedah Perintah Pemeliharaan Pokok 2001, Undang-Undang Kecil Taman PBT Negeri Selangor, Garis Panduan Perhutanan Bandar yang dari Jabatan Perhutanan Negeri Selangor dan saranan Majlis Biodiversiti Negara iaitu mengutamakan dan mempelbagaikan spesies tempatan dan buah-buahan tempatan. Untuk makluman yang bagi puan dan hadirin sekalian, Majlis Daerah Hulu Selangor melalui Jabatan Lanskap khususnya telah pun siap membina sebuah kawasan kebun komuniti berpusat pada 28 Januari 2020 yang mana ahli jawatankuasa adalah daripada individu-individu yang tinggal dalam daerah Hulu Selangor yang telah dikawal selia oleh peserta sendiri dan dipantau oleh pegawai lantikan Majlis Daerah Hulu Selangor. Jadi antara objektif pembinaan kebun komuniti berpusat ini adalah untuk menyasarkan individu-individu yang ingin mengusahakan aktiviti berkebun tetapi tidak memiliki tanah bagi tujuan tersebut. Jadi dengan kewujudan pusat kebun komuniti berpusat ini, ia juga adalah bertujuan untuk mengurangkan aktiviti perkebunan dalam reserve kawasan hijau majlis yang tidak dipantau selia. Selain itu juga, terdapat juga kebun komuniti yang dibangunkan sendiri oleh Persatuan Penduduk. Berdasarkan rekod jabatan setakat ini, terdapat 24 kebun komuniti di sekitar daerah Hulu Selangor yang telah pun mendapat kebenaran daripada Majlis Daerah Hulu Selangor untuk diusahakan sama ada di atas tanah sebahagian reserve kawasan lapang ataupun sebahagian reserve zon penampan kawasan Persatuan Penduduk masing-masing. Terdapat juga sebahagian Persatuan Penduduk yang telah pun mendapat khidmat nasihat sampingan daripada Jabatan Pertanian Hulu Selangor. Jadi pada 10 September 2020, Jabatan Lanskap MDHS juga telah siap membina sebuah pusat kompos di Pusat Perindustrian Kenanga, Bukit Beruntung. Jadi antara lain pusat kompos ini telah beroperasi secara berfasa, di mana fasa pertama adalah untuk pembuangan sisa pokok yang dicantas atau tebang telah siap diproses menggunakan mesin wood chipper atau pencincang kayu oleh kontraktor panel pokok keteduhan ke pusat kompos ini. Sisa pokok ini akan dibiarkan untuk bertempoh perebutan sebelum menjadi kompos. Jabatan juga telah siap membina sebuah taman awam baru iaitu Laman Rasa Utama pada 19 Mac 2021 dengan peruntukan program persiaran kehidupan kawasan kediaman dan pekan kecil bagi PBT daripada Jabatan Lanskap Negara. Dengan mengaspirasikan konsep pembangunan reminiscing the past, berlandaskan sejarah Pekan Rasa yang dibina sekitar tahun 1910, sejarah taman tema ini ditunjulkan melalui reka bentuk lanskap yang bercirikan sebuah kapal korek perlombongan biji timah. Seiring dengan hasrat dan usaha MDHS untuk mewujudkan keselamatan makanan atau food security, lanskap lembut di kawasan ini menggunakan konsep foodskap di mana pokok-pokok yang dicadangkan adalah pokok buah dan berkanopi lebar bagi meningkatkan thermal comfort atau keselesaan terma dalam kawasan tersebut. Hadirin sekalian, memetik kata-kata Franklin Roosevelt, jika sebuah ketamadunan ingin terus hidup, kita mesti memupuk ilmu sains hubungan manusia, iaitu kemampuan dan kebolehan setiap manusia hidup bersama di dalam satu dunia yang aman. Jadi kebudayaan lanskap adalah sangat dekat dengan kata-kata ini kerana ia adalah satu proses yang melibatkan kegiatan merancang, mereka bentuk, melaksana dan menguruskan sebuah kawasan untuk keselesaan, keselamatan dan keharmonian manusia di samping mewujudkan suasana yang indah, aman dan tenteram.
Semoga hasrat dan inisiatif Majlis Daerah Hulu Selangor dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik buat semua penduduk Hulu Selangor dapat direalisasikan ketika negara berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19. Jadi saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tadi ucapan yang padat dengan amanat dan harapan yang disampaikan oleh Tuan Yang di-Pertua Majlis Daerah Hulu Selangor. Hadirin sekalian, masih bersama saya kerana tibalah masanya yang kita tunggu-tunggu. Buruh jetayu hinggap di busut, buah jambu simpan di peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Dengan itu, saya berbesar hati menjemput Yang berbahagia Puan Hajah Rotina binti Muhammad Daik, Ketua Pengarah Jabatan Lanskap Negara bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan sambutan World Landscape Architecture Month 2021 dan webinar ke arah pemerkasaan foodscaping dalam pembudayaan lanskap dan persekitaran. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Terima kasih Puan Moderator Majlis. Yang berusaha Tuan Dr. Muhammad Azhar bin Muhammad Ali, Yang di-Pertua Majlis Daerah Hulu Selangor. Landscape Arkitek Muhammad Fadil bin Muhammad Lani, Pengarah Jabatan Landscape Majlis Daerah Hulu Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan, semua peserta-peserta dan panel webinar pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya memanjatkan rasa kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul untuk memeriahkan sambutan kerajaan World Landscape Architecture Month 2021 atau sambutan Hari Landscape Sedunia 2021 dan seminar dalam talian webinar ke arah pemerkasaan foodscaping dalam pembudayaan landscape dan persekitaran. Saya juga amat berbesar hati dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana mengundang dan menjemput saya untuk menyempurnakan majlis yang dilangsungkan secara di atas talian pada pagi ini. Kehadiran saya pada pagi ini membuktikan secara langsung komitmen kerajaan yang sentiasa menyokong usaha-usaha murni pihak berkuasa tempatan, terutamanya pihak berkuasa tempatan di negeri Selangor dan khususnya kepada Majlis Daerah Hulu Selangor yang masih berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk tidak lupa untuk menjayakan sambutan World Landscape Architecture Month dengan nama baru yang disambut setiap tahun. Saya berharap juga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini menyertai seminar secara atas talian berada dalam keadaan sihat dan sentiasa mengamalkan prosedur operasi standard yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, pandemik COVID-19 telah melanda negara kita dan seluruh dunia. Ia merupakan ancaman yang perlu diberi perhatian serius oleh semua lapisan masyarakat. Dunia yang lebih padat dengan populasinya ini serta pembangunan yang pesat dan kemudasampaian dari satu tempat ke satu kawasan adalah satu faktor yang memberi kesan yang buruk kepada COVID-19 ini. Memetik kepada kata-kata bapa kepada pembangunan landscape, Mr. Sir Frederick Law Olmsted, objektif pembangunan New York Central Park sebenarnya adalah untuk menyediakan sebuah kawasan yang bersifat memulih ataupun persekitaran yang memberi kawasan yang untuk penduduk-penduduk New York memulihkan keadaan semasa mereka berhadapan dengan pandemik pada ketika itu. Berdasarkan petikan ini, kita dapat lihat betapa pentingnya bidang seni landscape perlu difahami dan dipraktiskan di dalam peringkat pembangunan sesebuah bandar. Bidang seni bina landscape merupakan satu profession yang memberi penekanan sepenuhnya
kepada seni dan juga kepada reka bentuk persekitaran luaran agar ia bersesuaian dengan fungsi dan kegunaan sesebuah kawasan dibangunkan dengan mengamalkan atau mengambil kira keselesaan pengguna. Ia adalah disiplin yang menggabungkan seni dan sains untuk menyelesaikan masalah ataupun isu-isu persekitaran dalam bentuk semula jadi. Bidang seni bina landscape juga menitik beratkan setiap reka bentuk alam persekitaran itu meliputi peranan ekologi, kajian mengenai alam sekitar, sejarah dan juga budaya setempat kawasan satu kawasan. Di negara-negara maju, bidang seni bina landscape adalah tidak asing bagi mereka, di mana arkitek landscape bertanggungjawab untuk merancang, memberi reka bentuk dan juga melaksanakan projek-projek pembangunan yang berkaitan dengan landscape. Arkitek landscape pada hari ini adalah di antara penyumbang utama kepada usaha untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan alam sekitar seperti perubahan iklim, pencemaran tanah, air, udara serta kemampanan dan pemulihan bagi sesuatu kawasan. Tuan-tuan dan puan-puan, World Landscape Architecture Month ini adalah merupakan satu program yang dianjurkan oleh American Society of Landscape Architects bermula pada tahun 2015. Tujuan utama sambutan ini adalah untuk memperagakan bagaimana seni bina landscape memberi impak kepada kehidupan seharian. Program ini adalah merupakan program berterusan asla di mana di samping berkolaborasi dengan negara-negara luar, ia juga merupakan satu platform untuk perkongsian idea, ilmu pengetahuan dan juga penyatuan for fashion arkitek landscape di seluruh dunia. World Landscape Architecture Month pada tahun ini menengahkan tema Growing Together ataupun bangkit bersama dengan mempamerkan pelbagaian kawasan yang telah dibina oleh arkitek-arkitek landscape di seluruh dunia. Menurut CEO American Society of Landscape Architects, pada musim bunga yang baru lalu ketika vaksin dilancarkan di seluruh dunia secara perlahan-lahan, ia telah dibuka kepada masyarakat di mana pada waktu itu masyarakat mementingkan atau mencari-cari kawasan lapang ataupun taman awam di persekitaran mereka, iaitu kawasan yang dapat mereka jadikan satu kawasan atau ruang untuk reconnect atau berhubung semula. Visi sambutan Hari World Landscape Architecture Month pada tahun ini juga menumpukan kepada kawasan yang berdaya saing, indah, sihat di dalam komuniti. Sambutan kali ini menengahkan bagaimana ruang yang dihasilkan oleh arkitek landscape mempromosikan dan memudahkan masyarakat saling berhubung di antara satu sama lain dan bagaimana masyarakat berhubung semula dengan alam sekitar. Sambutan seperti ini adalah platform yang penting dalam kelangsungan bidang seni bina landscape bagi menghargai dan juga mengiktiraf usaha-usaha arkitek landscape terdahulu dan semasa. Sambutan ini juga merupakan satu landasan untuk memberi pendedahan kepada umum di mana kepentingan dan fungsi landscape arkitek ataupun seni bina landscape itu kepada komuniti bermula daripada skala yang paling kecil iaitu di kawasan-kawasan perumahan. Hadirin yang saya hormati, Jabatan Landscape Negara adalah peneraju dalam kecemerlangan dan juga pembangunan landscape di negara ini di mana ia bertujuan untuk mencapai persekitaran hidup yang berkualiti, mapan dan juga beridentitikan Malaysia. Misi Jabatan Landscape Negara adalah untuk memastikan pembangunan landscape yang dirancang teratur, berkualiti dan komprehensif bagi menyediakan persekitaran yang kondusif kepada segenap lapisan masyarakat. Selain daripada memandu dan juga mengawal selia pembangunan landscape seluruh negara melalui penggubalan dan penguatkuasaan dasar, peraturan dan akta yang berkaitan, Jabatan Landscape Negara juga berusaha untuk memelihara keseimbangan alam sekitar, pembangunan dan persekitaran
melalui pelaksanaan dan juga perkembangan pembangunan landscape yang berkualiti dan mampan. Pada tahun ini, Jabatan Landscape Negara menyambut tahun ke-25 penumbuhannya. Kejayaan pembangunan landscape sejak 25 tahun yang lalu dapat disaksikan melalui pembangunan bandar-bandar di Malaysia yang memberi tumpuan khusus kepada kepentingan landscape dalam pembangunannya. Selain daripada itu, terdapat usaha-usaha untuk pengekalan sumber-sumber landscape semula jadi yang telah kita lihat di kawasan-kawasan utama iaitu kawasan-kawasan pelancongan, kawasan-kawasan luar bandar dan juga di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan utama masyarakat. Kuala Kubu Baru adalah merupakan bandar yang pertama dibangunkan sebagai bandar dalam taman di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan adalah anggota pentadbiran yang amat bertuah kerana dapat mentadbirkan sebuah bandar yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi dari segi aspek pembangunan landscape. Kerana bandar Kuala Kubu Baru telah pun diangkat sebagai bandar pertama pembangunan bandar dalam taman. Tuan-tuan dan puan-puan seharusnya mengembeling usaha ini untuk menjadikan Kuala Kubu Baru sebagai satu model bandar dalam taman yang disegani di negara ini. Pada 2 hingga 3 Mac yang lalu, Jabatan Landscape Negara juga telah menyambut Hari Landscape Negara di mana dalam sambutan Hari Landscape Negara pada tahun ini, kita telah membawa tema Towards Future Landscape Localizing Sustainable Development Goals. Di mana tema ini adalah merupakan satu penanda aras usaha kerajaan dalam usaha memelihara dan juga mendidik masyarakat generasi muda untuk menerapkan kecintaan terhadap landscape dan juga menghargai persekitaran kehidupan mereka. Sejajar dengan dasar landscape negara, pembangunan yang seimbang dan harmoni dan juga persekitaran yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat adalah merupakan satu faktor yang penting dan sekiranya etika ini dihargai, ia akan berkembang seiring dengan budaya kehidupan masyarakat Malaysia keseluruhannya. Hadirin yang saya hormati, saya ingin menekankan bahawa dunia ini adalah milik kita bersama. Persekitaran kita perlu kita lindungi bersama dan harus kita sama-sama menghargai semua sumber-sumber landscape semula jadi yang ada di persekitaran kita untuk kita meningkatkan kualitinya untuk generasi masa kini dan juga masa akan datang. Begitu juga dengan budaya bidang seni bina landscape di Malaysia, kita perlu terus mengekalkannya dan juga meningkatkan kualitinya untuk dinikmati bersama. Sebagai penutup, ucapan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan tahniah kepada semua anggota pentadbiran di Majlis Daerah Hulu Selangor di atas usaha gigih mereka yang tidak putus-putus berusaha untuk memperkenalkan dan membudayakan seni bina landscape di daerah Hulu Selangor. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacita dan berbesar hati merasmikan sambutan kerajaan World Landscape Architecture Month 2021 dan seminar dalam talian ke arah pemerkasaan foodscaping dan pembudayaan landscape dan persekitaran. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
kasih dan setinggi-tinggi penghargaan dirakam buat Yang Berbahagia Puan Hajar Rotina binti Muhammad Daik, Ketua Pengarah Jabatan Lanskap Negara, dengan ucapan perasmian sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, masih bersama saya dan kepada anda yang baru masuk ke dalam talian. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan ke sambutan kerajaan World Landscape Architecture MAN 2021 dan webinar ke arah pemerkasaan foodscaping dalam pembudayaan lanskap dan persekitaran. Sebelum saya menjemput ahli-ahli panel untuk memulakan langkah dan mengatur bicara pada hari ini, saya mohon agar para hadirin sekalian menyediakan pen dan nota untuk menyatakan ilmu yang bakal dikongsikan pada hari ini. Terima kasih hadirin sekalian. Sukacitanya saya ingin memberi sedikit penerangan perjalanan webinar kita pada pagi ini. Yang pertama, saya akan menjalankan slot ini secara berterusan. Sebarang persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan sila ajukan di ruang komen. Lengkap dengan nama, daripada mana dan soalan yang ingin diajukan. Yang kedua, setiap panel akan diberikan hanya 20 minit sahaja. Yang ketiga, saya akan membuatkan penggulungan selepas selesai panel terakhir memberi perkongsian. Yang keempat, terdapat 3 topik yang akan dibentangkan pada hari ini. Topik pertama, pembangunan program foodscaping di Hulu Selangor yang akan dibentangkan oleh LAR Muhammad Fadil bin Muhammad Lani, Pengarah Jabatan Lanskap Majlis Daerah Hulu Selangor. Topik kedua, pengenalan kepada Hulu Selangor Landscape Blueprint 2035 yang akan dibentangkan oleh LAR Nurliza binti Muhammad Yusof, Peruding Cluster Design. Topik yang ketiga, SDG 2, Zero Hunger, Pertanian Bandar yang akan dibentangkan oleh Puan Heti Nur Rozana binti Mansur. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, adakah sudah bersedia? Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput LAR Muhammad Fadil bin Muhammad Lani, Pengarah Jabatan Landscape Majlis Daerah Hulu Selangor untuk membentangkan topik yang pertama, pembangunan program foodscaping di Hulu Selangor. Dipersilakan tuan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang menonton webinar pada pagi ini. Jadi saya akan membentangkan topik saya pada pagi ini, iaitu pembangunan program foodscaping di Hulu Selangor. Jadi saya ingat sebelum kita bercerita lebih panjang berkaitan dengan foodscaping ni, kita bercerita sikit lah berkaitan dengan kita punya daerah sendirilah, daerah Hulu Selangor. Mungkin ada kita punya penonton-penonton yang baru dengar nama Hulu Selangor ni. Jadi Hulu Selangor ni merupakan daerah yang terbesar di Selangor dengan keluasan 175,630.11 hektar, iaitu 22.1% daripada keseluruhan keluasan negeri Selangor. Seperti yang kita boleh lihat di paparan, tengok seluas mana Hulu Selangor ni. Kalau kita di sini kita boleh cakap lah, Hulu Selangor ni sebesar negeri Melaka. Dan daerah ni bersepadan dengan 2 negeri, iaitu negeri Pahang dan juga negeri Perak. Okey, dia terletak di antara Pekan Rawang dan juga Pekan Tanjung Malim lah. Okey. Dan keistimewaan daerah ni mungkin disebabkan saiz dia yang besar. So kita ada kawasan hutan simpan yang besar yang kita banyak gunakanlah untuk program pelancongan ekoturism, dan di daerah kita juga terdapat kawasan industri yang sangat pesat membangunlah. Dan kita dipacu dengan industri-industri berat seperti kilang Pro 2 dan juga kilang memasang enjin kapal terbang. Dan kita boleh tahu juga Hulu Selangor ni merupakan pengeluar terbesar sayur-sayuran di Selangor. Jadi dia agak unik lah, di mana satu daerah ni kita boleh dapat semua dekat situ. Kita ada hutan simpan, kita ada industri yang pesat, dan juga industri sayur-sayuran kita pun pesat. Biasanya kita tengok kalau daerah tu hutan banyak, dia akan kekurangan dekat kawasan kilang, ataupun bila dia pesat membangun untuk perindustrian, dia punya kawasan hutan simpan dia mungkin akan terpaksa dikorbankan untuk industri. Tapi di Hulu Selangor kita seimbang untuk tiga-tiga kategori tersebut. Dan untuk daerah Hulu Selangor ni, Kuala Kubu Baru adalah pusat pentadbiran daerah lah.
Dan Kuala Lumpur ini juga merupakan bandar terancam pertama di Malaysia dan juga bandar taman pertama di Asia. Okay, kita masuk kepada foodscaping. Apa itu foodscaping? Kalau kita lihat foodscaping ni atau juga dikenali sebagai edible landscaping adalah konsep landscape yang melibatkan penanaman tumbuhan untuk makanan di dalam kawasan persendirian atau kawasan awam. Dan foodscaping ni merupakan satu konsep landscape terbaru yang semakin popular lah di luar negara. Konsep ini terkenal sebagai respon kepada harga makanan yang semakin naik akibat dari kemerosotan ekonomi tahun 2018. Jadi dekat luar negara konsep ni dah popular. Tapi dekat Malaysia ni kita sebelum ni memang ada. Kita ada juga konsep-konsep yang seperti laman herba, taman herba yang kecil-kecil lah. Tapi sekarang ni kita nak bawa satu konsep yang lebih komprehensif. Dia meliputi semua aspek landscape. Jadi kalau kita tengok balik, apa yang kita cuba buat dekat sini ialah tanaman yang boleh dimakan. Kalau selama ni kita lebih kepada tanaman-tanaman hiasan. So tanaman yang boleh dimakan ni kita akan jadikan sebagai tanaman hiasan dan tanaman ni yang kita akan reka bentukkan dia supaya dia menjadi sebuah landscape yang menarik. Itulah yang dia akan jadi konsep kita iaitu foodscaping. Jadi antara jenis-jenis taman yang menggunakan konsep ini adalah laman dapur, taman herba, pertanian bandar dan juga penggunaan pokok-pokok buah di kawasan lapang. Jadi yang kita tengok kat sini lah sebelum ni mungkin sebelum ni kita dengar banyak pasal laman herba, laman dapur ni lah atau bahasa Inggeris kita panggil kitchen garden, herbs garden. Tetapi ini dia tak komprehensif. Dia adalah satu elemen di bawah foodscaping. Kerana kitchen garden ni contohnya dia lebih kepada tanaman yang kita tanam di belakang rumah kita. Jadi kita tanam belakang rumah, bila ada hasil kita boleh gunakan. Contohnya kita tanam pokok daun kari, lepas tu bila kita nak memasak kita boleh gunakan lah hasil daripada kita punya kitchen garden. So untuk foodscaping ni dia lebih lagi jauh daripada kita cerita pasal taman perumahan pula, satu daerah, satu negeri yang itu kita nak cuba sebagai konsep foodscaping ni lah. So kita boleh tengok lah daripada gambar-gambar tadi dan juga ni pertanian bandar yang sekarang ni pun konsep yang semakin naik lah dekat Malaysia dan dekat sini lebih kepada pejabat pertanian lah yang lead program ni di mana kawasan-kawasan yang mungkin tak digunakan belum digunakan atau belum dibangunkan, kita gunakan dulu tanah tu untuk kita tanam sayur-sayuran yang tidak bersifat kekal. Alright. Dan juga contoh yang lain kita berikan, contohnya macam sebelum ni pokok pinang ni kita hanya gunakan lebih kepada untuk dapatkan buah dia, tapi sekarang ni kita boleh gunakan dia sebagai hiasan di tepi jalan. Dan juga satu lagi konsep yang semakin naik sekarang ni iaitu kebun komuniti lah, di mana kebun tu macam pertanian bandar tadi lebih kepada persendirian, owner dia adalah persendirian, tapi kebun komuniti ni ialah dia melibatkan kita kena mewujudkan satu komuniti dan pemantauan kebun tu akan dilakukan bersama-sama lah dalam satu komuniti. Jadi konsep foodscaping ni adalah selaras dengan Sustainable Development Goal kedua yang telah diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB, iaitu menghapuskan kebuluran melalui penambahbaikan kaedah penanaman sumber makanan. Melalui konsep ini, penduduk dapat mengurangkan kebergantungan terhadap makanan yang dihasilkan secara komersial dan menggunakan makanan yang ditanam sendiri secara lebih mampan lalu mencapai keselamatan makanan atau food security. Jadi kita mengharapkan bila konsep ni dah semakin meluas, kita boleh dapatlah mungkin ada setengah keluarga yang mungkin dalam keadaan susah, tiada duit untuk beli makanan, dia boleh datang je dekat kawasan-kawasan yang kita dah tanam konsep-konsep foodscaping ni, datang petik buah atau petik apa-apa production daripada tanaman tu dan dia boleh makan lah. So dekat situ yang kita nak wujudkan keselamatan makanan untuk kawasan tersebut.
Jadi ini contoh-contoh lah, contoh-contoh yang kita bagi untuk cara untuk kita daripada traditional landscape yang kita biasa buat, kita tanam pokok-pokok hiasan. Contoh yang kita selalu tanam pokok heliconia, pokok jenjarum. So pokok-pokok ni kita tanam disebabkan dia cantik. Dia ada bunga, dia berwarna-warni. Sebab tu kita tanam. Tapi selain daripada tu, dia tak ada manfaat lain lah kepada kita. Jadi kita cadangkan dekat sini, bila kita dah memperkenalkan foodscaping ni, kita tanam pokok-pokok, contohnya pokok lengkuas, pokok kunyit, pokok cili, yang pada dasarnya bukanlah tak lawa, tapi boleh kalau dijaga dengan baik, dia boleh jadi sesuatu yang menghiasi taman-taman lah. Contohnya kita ambil jejarum sebab kita nak pokok dengan bunga-bunga kemerah-merahan. So lepas ni kita tanam cili pula. Cili pun dia punya buah pun merah. So kita dapat juga warna yang kita nakkan tu. Ataupun kunyit kita tengok bunga dia pun seakan-akan daun dia pun seakan-akan daun daripada heliconia. Yang tu kita cuba tukar selain daripada kita tanam pokok hiasan kepada pokok-pokok foodscape. Tak lupa juga dari segi pokok-pokok teduhan. Macam contoh kita tanam pokok tanjung ataupun pokok merawan siput jantan. Jadi pokok-pokok ni lebih kepada hiasan saja dan dia akan berikan efek teduhan lah. Mungkin kita boleh tukar pokok tersebut kepada pokok mangga ataupun pokok rambutan, di mana dia sama juga memberikan efek teduhan dan juga dari segi bentuk pokok dia pun boleh dijadikan sebagai satu pokok hiasan. Jadi dia nambahan dia boleh menghasilkan buah yang kita sendiri boleh makan, daripada hanya menjadi hiasan yang sedap mata memandang sajalah, tapi ini sedap dekat dalam mulut juga. Itu yang kita nak. Okay, ini juga beberapa contoh-contoh lain lah, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan yang sesuai untuk dijadikan elemen ditanam di dalam konsep foodscaping. Contohnya serai pun cuba bayangkan, kita selama ni kita tanam serai walaupun dekat depan rumah kita. Tanam sekepul sini, sekepul sana, tak lawa. Mungkin bila kita tanam dia sejajar, kita bolehkan jadikan dia macam satu pokok pagaran, tapi menggunakan pokok serai. Bila kita perlukan serai tu, kita boleh ambil saja. So tu yang kita boleh buat kan. Dia akan nampak lawa. Janganlah kita tanam dia setumpuk-setumpuk, memang dah tak lawa kan. Dan juga contoh pokok buah markisa. Sebabkan pokok ni dia menjala kan. So kalau kita contohnya kalau dekat elemen landscape, kita ada structure yang kita panggil trellis. So selama ni kita hanya tanam pokok-pokok memanjat yang hanya berbunga. Memang bunga yang lawa semua, yang berwarna-warni. Tapi cuba kita tanam pula pokok markisa sebagai satu pokok yang memanjat dekat trellis tu. So bukan setakat kita duduk kat bawah tu kita akan rasa teduhan dia. Dan kita boleh petik buah yang dah tumbuh daripada pokok tersebut. So kita ada benda lain lah yang kita boleh dapat lah selain daripada hanya keindahan sajalah. Alright. Jadi kenapa foodscaping? Kenapa Hulu Selangor kita memperkenalkan konsep ni? Kita di Majlis Daerah Hulu Selangor selaras dengan visi MDHS, iaitu Hulu Selangor ke arah perbandaran bestari, memangkin pembangunan lestari dan membentuk masyarakat madani pada tahun 2023. Ya, ini adalah visi kita yang kita dah masukkan dan kita bukukan dalam pelan strategik Majlis Daerah Hulu Selangor lah. Itu ialah janji kita kepada komuniti penduduk di Hulu Selangor. Yang kedua, ke arah merealisasikan Sustainable Development Goal 2, iaitu kebuluran sifar dengan mewujudkan sumber makanan yang murah kepada masyarakat setempat, seperti yang telah saya nyatakan sebelum ni. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan keselamatan makanan kepada masyarakat setempat. Dan yang keempat, mempromosikan konsep baru di Malaysia. Jadi di Hulu Selangor, foodscaping ni diperkenalkan pada tahun 2019. Bila diperkenalkan tu, disebabkan itulah kita nampak
program ni dia selaras dengan pelancaran SDG oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan dia masa ni juga kita sedang mewujudkan, kita cubalah mencari apa lagi elemen-elemen yang boleh menjadikan masyarakat di Hulu Selangor ni sebagai masyarakat yang madani. Jadi siapa yang terlibat untuk pembangunan foodscaping di Hulu Selangor ni? Melibatkan 5 pihak lah. Pemaju, Majlis Daerah Hulu Selangor sendiri, komuniti, orang awam atau orang persorangan dan juga kontraktor yang terlibat lah dalam penyelenggaraan landscape. Okey, untuk konsep foodscaping di Hulu Selangor, kita mempunyai 5 sasaran utama untuk memastikan kejayaan konsep foodscaping ini. Sasaran yang pertama ialah dari segi latihan, kursus dan taklimat. Sasaran yang kedua, mewujudkan kebun komuniti. Sasaran yang ketiga, mensyaratkan pelan landscape. Yang keempat, mewujudkan pusat kompos. Dan juga sasaran yang kelima, mewujudkan pangkalan data. Jadi dekat sini kita untuk sasaran yang pertama, Majlis Daerah Hulu Selangor, kita memfokuskan untuk mengadakan sekurang-kurangnya 1 kali kursus atau taklimat berkaitan dengan foodscaping kepada penduduk bagi mempromosikan penanaman foodscaping di dalam kawasan persendirian. Jadi bila kita buat kursus ni, kita promote kepada penduduk untuk menarik minat penduduk dan juga komuniti untuk mereka cuba untuk melaksanakan foodscaping ni di kawasan masing-masing. Jadi kita boleh lihat sepanjang tahun 2018 dan hingga ke 2020 kita telah mengadakan contoh kursus fertigasi di Pusat Perkembangan Landscape dan Inovasi Majlis Daerah Hulu Selangor. Kita juga buat lawatan ke kebun komuniti yang telah berjaya di rakan-rakan kita di PPT Selangor seperti Majlis Bandaraya Petaling Jaya, dan juga kita membuat kursus bersama-sama dengan Jabatan Pertanian untuk memberi pengenalan dan juga kaedah-kaedah untuk memulakan foodscaping ni di kawasan mereka. Dan untuk sasaran yang kedua, iaitu kita Majlis Daerah ingin mewujudkan sekurang-kurangnya 8 kebun komuniti menjelang 2023. Dan kita menyediakan peruntukan untuk membantu komuniti yang berminat dan untuk berdaftar bersama dengan Majlis Daerah Hulu Selangor. Jadi yang ini pun saya lihat kebelakangan ini memang dah banyaklah permohonan yang kita terima daripada komuniti di sekitar Hulu Selangor. Dan antara yang berjaya setakat ni seperti Apartmen Seri Bakawali dan juga Apartmen Seri Kembangan. Jadi mungkin saya boleh ceritakan sikit lah dari segi prosedur. Mungkin ada penonton-penonton yang berminat untuk bersama dengan komuniti untuk mewujudkan kebun komuniti di kawasan mereka. Jadi untuk prosedur ni, yang pertama yang paling penting ialah permohonan. Permohonan untuk mewujudkan kebun komuniti tu mesti melalui wakil penduduk. Jadi wakil penduduk tu mungkin sama ada KRT ataupun Persatuan Penduduk ataupun mungkin memang komuniti tu ditubuhkan khas untuk mewujudkan kebun komuniti tu. Mungkin nama dia Persatuan Kebun Komuniti Jalan Anggrek. Boleh. Tetapi kita tak akan layan permohonan yang melalui perseorangan. Sebab kita pun nampak nama pun komuniti. So kita nak dia mesti ada bersama dengan komuniti, wakil penduduk. Cuma kita harap permohonan tersebut bukan sahaja macam satu helai surat yang memaklumkan untuk mohon dan untuk mewujudkan dia dan mohon bantuan. Kita adalah terbaik wakil penduduk boleh buat sedikit kertas kerja perancangan apa yang nak ditanam dekat situ, macam mana mereka bentuk kebun komuniti tersebut supaya memudahkan kita untuk menilai lah permohonan tersebut. Dan setelah surat tersebut diterima oleh Jabatan Landscape Majlis Daerah Hulu Selangor,
kita akan mohon status tanah daripada Jawatan Perancang Majlis Daerah Hulu Selangor. Jadi setelah permohonan tu bersama dengan cadangan lokasi untuk kebun komuniti, kita akan pastikan tanah yang dicadangkan itu sesuai. Contohnya kita pernah dapat ada permohonan untuk membuat kebun komuniti, tanah tu rupa-rupanya tanah orang, tanah individu lain ataupun tanah syarikat, ataupun tanah tersebut masih sebagai tanah kerajaan dan belum lagi diwatakan sebagai kawasan lapang. Kita cadangkan biasanya kebun komuniti ini diwujudkan di dalam satu kawasan lapang yang bukan berada di tepi jalan utama. Okey, setelah penisimakan status tu diterima respon daripada Jawatan Perancang dan okey, tak ada masalah, baru kita akan keluarkan surat sama ada permohonan tu lulus ataupun ditolak. Dan juga untuk proses yang keempat, kadang tu permohonan tu bersama dengan permohonan untuk mohon bantuan. Jadi bila permohonan tersebut diluluskan, kita akan mulakan dengan proses perolehan lah. Untuk bantuan yang kita boleh bantu adalah bentuk peralatan pertanian ataupun medium pertanian lah, seperti tanah, baja, racun dan sebagainya. Okey, seterusnya untuk sasaran yang ketiga, di sini kita mensyaratkan bagi kawasan perumahan, kita mensyaratkan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah pokok yang ditanam adalah pokok buah-buahan. Contohnya dalam kawasan perumahan tersebut, kita minta 80 pokok akan ditanam dekat situ. Jadi 8 daripada 80 pokok tu perlu adalah pokok buah-buahan. Dan lokasi ditanam adalah di kawasan lapang ataupun zon penampan sahaja. Jadi kita tak benarkan pokok-pokok ni ditanam di hadapan rumah, sebab kita lihat bila pokok buah-buahan ni ditanam di kawasan di depan rumah, dia akan ada isu dari kadang-kadang bergaduh jiran sebabkan pokok tu berada di tengah antara dua rumah. So masing-masing nak anggap tu pokok dia. Jadi kita untuk mengelakkan pergaduhan ni, kita cadangkan supaya pokok ni berada di kawasan lapang supaya tiada siapa-siapa yang boleh declare tu pokok mereka lah. Jadi bagi kawasan perindustrian, kita syaratkan perlu menyediakan kawasan untuk penanaman pokok buah-buahan yang bersesuaian dengan tapak. Pada tahun 2020, sebanyak 9 projek yang telah kita kenakan syarat-syarat tersebut lah. Dan kita harap selepas ni, syarat ni kita akan kepada perunding-perunding yang akan berada di Hulu Selangor ni, kita harap dia dah boleh terus masukkan lah permohonan ni, cadangan ni di dalam permohonan mereka lah untuk plan landscape di Hulu Selangor. Untuk sasaran foodscaping yang keempat, iaitu pembinaan pusat kompos sisa landscape untuk membekalkan baja kompos yang murah. Jadi pusat kompos yang pertama kita telah bina pada 20 November 2020 di Bukit Beruntung, seluas 3 ekar. Jadi perancangan Majlis Daerah Hulu Selangor ialah semua sisa-sisa landscape oleh kontraktor penyelenggaraan pokok dan penyelenggaraan landscape di kawasan Bukit Beruntung dan Bukit Setosa akan buang sisa di dekat pusat kompos ni. Dan hasil daripada kompos tu selepas dia dijana, kita akan gunakan kompos ni untuk digunakan di dalam kawasan-kawasan landscape kita. Supaya kita lihat pun kalau siapa yang penduduk di kawasan Bukit Beruntung, Bukit Setosa, kita boleh lihat lah kawasan-kawasan landscape kita, tanah dia dah keras. So ini kita akan gunakan kompos ni untuk gantikan balik tanah-tanah ni, dan juga kita akan sumbangkan kepada kebun-kebun komuniti yang berdaftar dengan Majlis Daerah Hulu Selangor. Okey, seterusnya sasaran yang kelima, yang terakhir, ialah menyediakan pengkalan data. Pengkalan data ni seperti lokasi kebun-kebun komuniti yang berminat dan juga individu yang terlibat dalam program bagi memudahkan pemantauan. Jadi dalam kita punya rekod sekarang ni pun, kalau ikutkan 24 kebun yang sudah berdaftar dengan Majlis Daerah Hulu Selangor. Namun begitu, setelah kita pernah
audit baru-baru ni, hanya 8 kebun saja yang aktif. Jadi bukan senang sebenarnya nak buat kebun komuniti. Kita nak mohon memang senang. Dan tapi bila kita dah buat wujudkan kebun komuniti dia, ia adalah satu tanggungjawab yang berterusan. Bukan setakat setahun, 2 tahun, tetapi selagi ada kebun komuniti tu, itulah yang sepatutnya kita buat lah. Jadi kita harap bila permohonan daripada kebun komuniti ingin mewujudkan kebun, sila rancang betul-betul supaya kebun tu kekal aktif lah. Bukan hanya program yang dilaksanakan setahun ataupun 2 tahun. Mungkin dia aktif sekarang sebab ada AJK yang berminat. Tapi selepas AJK tu mungkin dah tak ada, dah berpindah, dah tak ada orang yang nak sambung. So kita harap bila ada kebun komuniti ni, bila ada isu-isu macam ni, pastikanlah ada kesinambungan lah. Okey, dan seterusnya kita untuk future kita punya perancangan, kita akan mewujudkan program di peringkat individu pula. So mana individu yang berminat untuk membuat foodscaping di dalam kawasan rumah, kita akan rekodkan dan juga kita akan buat pemantauan dan bantuan dari segi latihan kepada individu-individu yang berminat ni lah. Jadi cabaran kan, bila kita nak buat, kita nak implementasikan konsep baru, mesti ada cabaran lah. Jadi cabaran yang kita setakat ni setelah 2 tahun kita mulakan konsep foodscaping ni, kita lihat cabaran yang pertama ialah dari segi kesesuaian lokasi. Jadi kita nampak ada permohonan yang datang, lokasi tu memang tak sesuai. Macam saya maklum tadi, kita mencadangkan kawasan tu ialah kawasan lapang yang diwakilkan sebagai kawasan lapang dan bukan berada di tepi jalan utama. Okey, mungkin dekat lokasi jalan belakang ataupun di zon penampan yang tidak dapat dilihat lah daripada jalan utama. Dan kawasan tu jangan tanah-tanah orang, tanah-tanah pemaju yang belum dibangunkan. Itu kita tak advise kecuali komuniti mempunyai surat kebenaran daripada tuan punya tanah. Seterusnya cabaran yang kedua dari segi penyelenggaraan. Okey, bila kita lihat bila kita dah start tanam pokok-pokok yang foodscaping ni, dia akan ada dari segi penyelenggaraan, dari segi kontraktor pun perlu ada ilmu dia lah. Kalau setakat tabur baja je tapi mungkin baja dia tak betul, racun dia tak betul, pokok mungkin hidup tapi tak berbuah. So kita tak nak macam tu. Kita nak pokok tu bila ditanam bukan setakat hidup subur tapi ada hasil dia. Okey, yang ketiga, dari segi penanaman pokok tanpa kebenaran. Yang ini antara salah satu masalah yang besar lah, cabaran kita. Bila kita tahu individu yang memang berminat untuk bertani kan, dia suka bercucuk tanam, tetapi kalau ikut kita punya konsep foodscaping ni, kita memang menggalakkan, tetapi bukan ditanam di luar kawasan rumah dia. So ini yang berlaku bila penanaman pokok tu tanpa kebenaran. Mungkin individu tu sendiri pun tak tahu prosedur, dia tanam pokok mangga dekat depan rumah dia. So bila dah besar, bila ada buah okeylah, semua suka kan. Tapi bila pokok dah start mati, ada yang sekar, pokok sekar menyebabkan kerosakan harta benda. Bila berlaku itu, kita takut dia akan menuding balik ke Majlis Daerah Hulu Selangor. Sedangkan sebenarnya tiada dapat kebenaran daripada MDHS. Dan yang keempat, dari segi mengenal pasti pokok yang diselenggara majlis. Jadi sebelum kita melaksanakan dasar foodscaping ni, kita cakap asalkan pokok buah je kita tahu, kita tak tanam pokok buah. So itu mesti pokok liar ataupun pokok yang ditanam oleh individu. Tapi bila kita dah mulakan tanam foodscaping ni, kita perlu memastikan pokok yang kita tanam tu ada beza lah dengan pokok yang ditanam tanpa kebenaran. So bila apa-apa berlaku, kita boleh identify pokok ni siapa punya. So dari segi sini kita akan sekarang ni kita dalam usaha lah untuk menyediakan satu sistem
supaya sistem tu boleh tahu mana satu pokok majlis, mana satu pokok yang bukan ni lah, tanpa kebenaran ni lah. Dan yang terakhir dari segi kawalan serangga dan haiwan perosak. Jadi yang kita lihat bila dah banyak pokok buah-buahan ni, biasanya aduan yang kita terima daripada penduduk ialah serangan daripada ni lah kerengga. Kita nampak semut-semut. So bila dah berbuah kerengga datang lah. Dan bila dia masuk dia akan mengganggu orang-orang awam yang berada di sekitar pokok tersebut. Jadi dekat sini pun kita pun dah mula untuk menyelesaikan aduan ni dengan dari segi pest control lah. So dulu sebelum kita buat pelaksanaan konsep foodscaping ni memang tak ada masalah ni. So sekarang ni adalah satu masalah baru yang perlu kita tackle lah di peringkat Majlis Daerah Hulu Selangor. Okey, saya ingat itu saja taklimat daripada saya. Saya sudahi taklimat saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih LAR Muhammad Fadil bin Muhammad Lani di atas perkongsian Tuan pada hari ini dan semoga dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh penduduk di daerah Hulu Selangor khususnya. Seterusnya, saya ingin menjemput LAR Noliza binti Muhammad Yusof, perunding lanskap dari Croston Design untuk membentangkan topik seminar kita yang kedua iaitu pengenalan kepada Hulu Selangor Lanskap Blueprint 20 and 35. Dipersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator. Perbincangan kita kali ini adalah berkisar mengenai perancangan landscape, Plan Induk Lanskap Hulu Selangor yang kami gelarkan dia sebagai Hulu Selangor Landscape Blueprint 2035. Kajian ini saya akan bincangkan pada hari ini berkisar mengenai kajian Plan Induk Lanskap yang pertama yang akan dilaksanakan di bawah Jabatan Lanskap Majlis Daerah Hulu Selangor. Ianya adalah kesinambungan daripada kajian rancangan tempatan daerah Hulu Selangor ataupun kita namakan dia sebagai RTDHS 2035. Di dalam kajian ini iaitu kajian Hulu Selangor Landscape Blueprint 2035, kami akan menerapkan konsep pembangunan dengan mengambil kira misi dan visi pembangunan yang telah ditetapkan di dalam rancangan RTDHS, iaitu menuju kepada ke arah pembentukan daerah yang lebih mampan dan pintar dan juga daerah yang mesra pelabur. Okey, untuk kajian Hulu Selangor Landscape Blueprint ini, ianya adalah sebagai satu dokumen panduan lanskap dari bentuk sebagai bentuk asas rujukan dari bentuk perancangan, reka bentuk, pelaksanaan, pengurusan dan kawalan, juga aspek penyelenggaraan landscape yang mana ia menjadi asas kepada rujukan oleh pihak Jabatan Lanskap Majlis Daerah Hulu Selangor. Di samping itu juga, kajian ini akan mempunyai 3 faktor utama ataupun teras utama, iaitu ianya sebagai panduan dalam pembangunan lanskap untuk menjadi lebih sistematik dan menyeluruh dengan mengambil kira aspek dasar dan garis panduan sedia ada serta panduan-panduan yang akan kita ketengahkan nanti sebagai menghala tuju kepada pembangunan yang lebih mampan dan lestari. Di samping itu juga perkara keduanya, Hulu Selangor Landscape Blueprint 2035 ini juga berperanan sebagai rujukan dan kawalan pembangunan lanskap yang lebih sistematik, di mana ianya dapat membantu pihak Jabatan Lanskap kelak akan aspek-aspek kawalan permohonan pembangunan yang akan datang sejajar dengan misi dan visi matlamat yang telah ditetapkan kelak, di samping mengenal pasti pembangunan yang lebih efektif dan komprehensif
dalam jangka masa serta kos yang tertentu. Maka dengan itu kita akan mengurangkan kebarangkalian projek-projek yang berbentuk ad hoc, yang ini lebih komprehensif. Ya. Perkara ketiga, ia juga sebagai asas rujukan dilengkapi dengan manual pengurusan dan penyelenggaraan landscape yang berteraskan kepada sustainable practice, iaitu praktis secara mampan di dalam kerja-kerja penyelenggaraan dan pengurusan landscape dari segi penyelenggaraan softscape-nya, landscape lembut dan juga hardscape, termasuk juga kos yang diperlukan. Ya. Dan ini juga menengahkan kerangka kerja pengurusan dan penyelenggaraan landscape dalam bentuk yang lebih sistematik dan berkala. Itu adalah 3 fungsi utama kajian Pelan Induk Landscape ataupun Hulu Selangor Landscape Blueprint 2035 ini. Di samping itu, kita juga mengenal pasti atau mengambil kira keadaan sedia ada daerah Hulu Selangor sebagaimana potensinya dan juga aspek-aspek yang perlu kita ambil kira. Iaitu daerah Hulu Selangor ni merupakan daerah yang terbesar, iaitu merangkumi 22.1% daerah daripada keseluruhan negeri Selangor. Ianya juga terletak di bahagian utara yang mana ia berfungsi sebagai pintu masuk utara daripada ke dalam negeri Selangor, yang mana ia mempunyai 4 buah bandar tempatan, iaitu Hulu Bernam, Kuala Kubu Baru, Batang Kali dan Senda, manakala Bukit Beruntung pula adalah bandar utama yang terletak di dalam daerah Hulu Selangor ini. Kuala Kubu Baru merupakan pusat pentadbiran daerah kepada Majlis Daerah Hulu Selangor ini. Ianya merupakan bandar terancang yang pertama di Malaysia dan juga bandar taman yang pertama di Asia. Oleh itu, ianya menjadi satu landmark ataupun identiti kepada Majlis Daerah Hulu Selangor. Ya. Di samping itu juga, Hulu Selangor terkenal dengan pelbagai tumpuan pelancongan berasaskan keindahan sumber jaya semula jadi seperti hutan simpan, bukit bakau, sungai dan air terjun. Manakala sumber pertanian adalah merupakan faktor utama yang dijadikan sebagai daya tarikan pelancongan juga. Jika kita lihat sumber pertanian seperti tanaman sayur hijau merupakan elemen yang paling utama di Hulu Selangor. Ini kerana daerah Hulu Selangor adalah penyumbang terbesar sayuran hijau ini. Di dalam RTD HS 2035, bandar-bandar yang perlu dibangunkan ke arah pembentukan imej bandar yang bersaing serta mewujudkan karakter reka bentuk bandar dan penekanan kepada aspek warisan yang berdaya huni. Penekanan ini adalah pembangunan yang berteraskan kepada ekonomi yang saksama, juga berteraskan kepada pembangunan daerah Hulu Selangor yang lebih menyeluruh dan mampan. Ini akan kami jadikan sebagai aspek utama di dalam kajian perancangan dan pembentukan reka bentuk lanskap Hulu Selangor Blueprint 2035 nanti. Okay. Di dalam misi pembangunan MDHS, iaitu di dalam aspek membentuk daerah mampan dan pintar, terdapat 3 aspek utama yang menjadi faktor utama dan beri penekanan kepada kajian ini. Iaitu pertamanya pengekalan sumber semula jadi dan warisan, keduanya persekitaran komuniti yang lestari dan ketiga penerapan konsep pembangunan pintar. 3 aspek ini akan dijadikan sebagai asas utama kepada kajian kami. Okay. Pengekalan sumber semula jadi dan warisan, iaitu aspek ini akan memberi penekanan kepada memelihara dan memulihara sumber alam semula jadi dan aset warisan secara mampan di dalam segala aktiviti pembangunan yang ditetapkan di dalam daerah ini. Seperti aktiviti pendastrian, pelancongan dan pertanian perlu mengambil kira aspek pengekalan semula jadi dan juga aspek-aspek warisan yang perlu diterapkan di dalam setiap permohonan perancangan akan datang. Di samping itu, persekitaran komuniti lestari iaitu sebagai aspek kedua yang memberi penekanan
penting di dalam pembentukan Pelan Induk Hulu Selangor Landscape Blueprint ini, iaitu persekitaran komuniti lestari ini akan membentuk ke arah daerah yang mempunyai persekitaran hidup yang berkualiti tinggi melalui penyediaan kemudahan asas yang mencukupi, terutamanya di dalam kemudahan rekreasi dan taman-taman permainan yang kita akan laksanakan di dalam keseluruhan kawasan Hulu Selangor. Kedapatan taman rekreasi ini akan dikaji sebagai aspek memberi kesinambungan kepada pembangunan hijau dan tepu bina sebagai alternatif rekreasi komuniti di Hulu Selangor. Itu adalah aspek komuniti lestari. Manakala aspek penerapan konsep pembangunan pintar, iaitu aspek ketiga yang kita akan ambil kira di dalam kajian ini, akan menerapkan prinsip pembangunan pintar seperti mana aspirasi Smart Selangor, iaitu mengambil kira aspek smart economy, smart environment, smart people, smart living, smart mobility dan juga smart governance selaras dengan aspirasi tersebut. Penerapan kepada reka bentuk perancangan dan construction, pembinaan perlu memberi penekanan fokus kepada green infrastructure. Green infrastruktur ataupun infrastruktur hijau yang akan mewujudkan jalinan hijau di antara kawasan-kawasan semula jadi yang terdapat, iaitu jajaran Green Corridor di Hulu Selangor dan juga taburan lokasi kawasan taman-taman awam. Perancangan baru di Hulu Selangor akan menerapkan kepada pembentukan pembangunan hijau dengan mengambil kira aspek perubahan iklim, thermal comfort, carbon sequestration dan juga pengurangan urban heat island, terutamanya di kawasan-kawasan pertumpuan tepu bina perbandaran. Di akhir kajian Hulu Selangor Landscape Blueprint ini, satu projek pintis yang akan dijadikan sebagai showcase kepada penerapan elemen-elemen reka bentuk landscape yang mampan dengan mengambil kira potensi tapak sedia ada akan dilaksanakan. Kami gelarkan projek ini sebagai projek Pintis Landscape Blueprint 2035 di Hulu Selangor. Penekanan kepada projek ini akan memberi tumpuan kepada penyediaan kawasan lapang dan rekreasi yang menerapkan konsep foodscaping. Ianya menerapkan usaha menjalinkan komponen hijau yang berpotensi bukan sahaja untuk nilai estetik tapi berfungsi sebagai sumber makanan di dalam taman. Bagi mencayakan projek ini, skala yang agak besar akan diterapkan dan mengambil kira potensi of crops for food in the public park. Projek ini juga akan menggalakkan penglibatan pihak stakeholders dan juga komuniti di Hulu Selangor dari peringkat awalan perancangan dan reka bentuk sehinggalah kepada peringkat pelaksanaan taman ini kelak. Adalah menjadi harapan bahawa hasil kajian Hulu Selangor Landscape Blueprint 2035 ini akan dapat membantu menengahkan usaha dan tindakan yang dapat menuju kepada pembangunan lanskap yang lebih teratur, komprehensif, mampan, berdaya tahan dan berdaya huni bagi masa akan datang, terutamanya bagi pihak Majlis Daerah Hulu Selangor. Ini adalah usaha pertama oleh Jabatan Landscape MDHS untuk menghasilkan rujukan perancangan, pembangunan, pengawalan dan penyelenggaraan landscape dan kawasan rekreasi bagi daerah Hulu Selangor ke arah penyumbang kepada pembentukan pembangunan gerbang utara Selangor yang mampan dan pintar, serta berdaya saing dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi dengan agenda mesra pelabur. Hulu Selangor Landscape Blueprint 2035 ini dibentuk agar impak persekitaran mampan dan kondusif setempat akan dapat dikekalkan, di samping dapat mendukung kemajuan daerah Hulu Selangor selari dengan matlamat dan hala tuju negeri Selangor ke arah pelaksanaan pembangunan Smart Selangor. Sekian, terima kasih. Terima kasih LAR Nurliza binti Muhammad Yusof di atas pembentangan puan pada hari ini. Semoga segala perancangan ini dapat dilaksanakan demi kepentingan penduduk dalam daerah Hulu Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan, masih setia bersama saya?
Teruskan menonton kerana ini adalah topik webinar kita yang terakhir pada hari ini. Seterusnya, saya ingin menjemput panel ketiga kita iaitu Puan Hetty Norzana binti Mansur, Pegawai Pertanian Daerah Hulu Selangor bagi membentangkan topik yang ketiga pada hari ini iaitu SDG 2 Zero Hunger Pertanian Bandar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Moderator ya. Hari ini untuk giliran Jabatan Pertanian, saya Hetty Norzana binti Mansur akan memberi sedikit taklimat berkenaan program. Salah satu program pada Jabatan Pertanian iaitu Pertanian Bandar, dulu, kini dan selamanya. Untuk yang sedia maklum, pertanian bandar ni kita nak share sikit sejarah lah. Sejarah pertanian bandar tu kita tumbuhkan daripada tahun 2006 dan kita bangunkan 2016 dengan pertanian bandar yang lagi berkonsepkan komersial, dan 2021 kita advancekan lagi dengan konsep pertanian komuniti lah, tapi pertanian bandar yang asal tu tidak lagi dari. Dan untuk makluman, apa tu pertanian bandar? Pertanian bandar adalah satu aktiviti yang menghasilkan, memproses dan memasarkan makanan dan produk makanan di dalam kawasan bandar dan pinggir bandar. Menggunakan kaedah pengeluaran insentif, menggunakan sumber semula jadi yang kita semula dan sisa buangan organik lah, untuk menghasilkan kepelbagaian tanaman dan ternakan. Itu adalah konsep kita punya pertanian bandar lah. Apakah kepentingan pertanian bandar? Pertanian bandar yang kita maklum ya, dengan kepesatan pembandaran, ia akan mewujudkan peningkatan kos sara hidup dan juga akan meningkatkan keperluan makanan di bandar lah, terutama di bandar dan juga di pinggir bandar lah. Sebab setiap hari kita memerlukan makanan ya, keperluan makanan ya. Dan pertanian bandar di Malaysia, ini saya nak cerita sejarah asas penubuhannya. Di mana bahagian pertanian bandar, Jabatan Pertanian Malaysia ditubuhkan pada 1 November 2013, dan di mana dia adalah arahan YB Perdana Menteri ya. Pelancaran pertanian bandar dilaksanakan pada 15 April 2014 di Johor Bahru oleh Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Manakala pelancaran pertanian bandar peringkat wilayah Persekutuan Putrajaya pada 8 Mei 2014 oleh YB Datuk Ismail Sabri Yaakob, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani jugalah. Pertanian bandar dilaksanakan bagi menyokong dasar agro makanan negara untuk menjamin keselamatan makanan dan mengurangkan import hasil pertanian daripada negara luar. Kita tahu yang objektif pertanian bandar ni yang utama adalah untuk mengurangkan kos sara hidup penduduk bandar utamanya, dan fungsinya adalah untuk menyelaras program pertanian bandar secara berkesan untuk melengkapkan pembangunan bandar secara keseluruhannya lah. Salah satu faedah pertanian bandar, kita tahu mengurangkan kos, memberi pendapatan sampingan, dan juga of course lah dapat menceriakan bandar. Dan objektif yang jabatan ingin sasarkan adalah mengurangkan kos sara hidup, membantu dalam kelestarian alam sekitar di mana kita mengitar semula makanan ataupun bahan buangan sisa dapur yang organik itulah. Macam mana jabatan perkembangkan pertanian bandar ni kepada umum? Pertama, dengan latihan ataupun kursus yang kita sampaikan, penyampaian teknologi berdasarkan teknologi projek sesuatu kawasan dan tempat lah. Yang kedua adalah melalui pameran. Pameran ni merupakan satu wadah promosi pertanian bandar yang untuk memupuk minat
bertani di kalangan isi rumah lah. Kita fokus kepada isi rumah ya. Dan kita buat demonstrasi di mana pembelajaran efektif melalui teori dan praktikal serta khidmat nasihat, di mana khidmat nasihat yang dijalankan oleh pegawai kawasan ke kawasan yang perkhidmatan mereka lah. Okey. Dan salah satu faedah pertanian bandar adalah dapat mengurangkan perbelanjaan sayur keluarga. Maksudnya perbelanjaan dapur keluarga tu dapat dikurangkan dan ada impak dan faedah lah kepada suatu individu. Okey. Untuk pertanian bandar, kita ada beberapa kategori. Yang pertama, kita kategorikan projek individu yang mana dilaksanakan oleh individu. Sama ada di kawasan kediaman, tanah kosong dan sebagainya, dan untuk tujuan makan sendiri dan lebihan hasilnya dijual. Dan kedua adalah untuk kategori sekolah, ya. Sekolah di mana untuk pengajaran dan juga pembelajaran pelajar-pelajar sekolah, dan merupakan pendedahan awal untuk menarik minat pelajar-pelajar sekolah berkenaan dengan pertanian. Dan aktiviti yang melibatkan pelajar ni merupakan aktiviti fizikal dan juga selain bercocok tanam, aktiviti mengindahkan lanskap peserta sekolah pun kita ada memberi khidmat nasihat. Dan seterusnya kategori komuniti. Komuniti melibatkan pembangunan kawasan penanaman baru dan menaik taraf yang projek yang sedia ada. Okay, dikenal pasti di sekitar Pasar Puri, kediaman yang mana penduduknya berkomuniti dan lebih daripada 10 orang lah individu yang terlibat, dan melibatkan ada ahli jawatankuasa yang berminat dengan pertanian bandar di peringkat komuniti. Dan terakhir adalah kategori institusi. Okey, pelbagai kaedah yang sesuai di kawasan institusi pejabat kerajaan dan juga pejabat swasta kita sediakan khidmat nasihat juga bagi menghasilkan bekalan makanan yang berkualiti dan selamat dimakan untuk situasi untuk institusi kerajaan dan swasta lah. Okey, dan di antara tanaman yang disyorkan dan sesuai untuk pertanian bandar ni adalah, untuk penanaman pertanian bandar adalah sayur berdaun seperti sawi, bayam, salad, kangkung, sayur buah, cili, terung, bendi, herba yang mudahlah, yang senang untuk ditanam dan untuk dijadikan ulam seperti pudina, pegaga, daun sop dan rempah ratus yang digunakan di dapur lah, daun kari, serai, kunyit pandan, di mana tanaman-tanaman ini sekiranya kita tanam sendiri dan mudah didapati dan menjimatkan kos dan lebih selamat dimakanlah, sebab kita tahu ya apa yang kita tanam pastinya selamat dimakan untuk seisi keluarga dan juga komuniti lah. Okey. Peranan Jabatan Pertanian dalam membangunkan pertanian bandar. Okey, yang pertama, Jabatan Pertanian kita merancang, menyelaras dan melaksana serta memantau program aktiviti di kawasan bandar. Okey, selain khidmat nasihat yang kita berikan, kita juga memantau aktiviti-aktiviti pertanian bandar yang berdaftar di bawah jabatan, ya. Dan yang kedua tu adalah kita aplikasikan dan promosikan kaedah pertanian bandar yang mengikut kesesuaian. Dan contohnya kita DIY kitar semula, so kita gunakan barang terbuang, jadi dia dapat mengurangkan kos. Yang seterusnya, memberi khidmat nasihat perundingan teknikal dan latihan pertanian yang sesuai di kawasan bandar dan juga di pinggir bandar. Dan seterusnya, menyelaras pelaporan dan pembangunan setiap komuniti ataupun individu yang kita daftarkan. Kita dapatkan database dan juga maklumat lah untuk mengetahui apakah impak daripada pertanian bandar yang mereka lakukan lah. Okey, seterusnya elemen pertanian bandar. Okey, elemen pertanian bandar ni kita melibatkan beberapa elemen seperti ekologi, pendidikan, komersial dan masyarakat, di mana elemen ekologi ni kita nak pastikan bahawa green city kita ni terpelihara dan mengurangkan pencemaran karbon dan juga
pengurangan kepada sisa-sisa buangan ya. Dan untuk komersial supaya ruang-ruang optimum yang berada di rumah dan juga di sekitar kawasan tu kita dapat menggunakan dengan sebaik mungkin lah. Dan untuk pendidikan, keceriaan dan kesihatan pelajar, dan untuk masyarakat kita educate ya masyarakat untuk membuat kompos dan juga menghasilkan sesuatu yang berharga lah daripada buangan dapur yang secara organik. Okey, terdapat beberapa inovasi ataupun teknologi pertanian bandar yang kita cuba sampaikan kepada golongan sasar. Di antaranya adalah contohnya teknologi menggunakan Nutrifilm teknik, menggunakan serapan sistem sumbu dan juga menggunakan kaedah hidroponik, menara botol dan menggunakan kita semula barang-barang terpakai lah. Yang mana dalam keadaan ruang yang sempit dan kecil seperti di kawasan apartmen pun boleh digunakan untuk bercocok tanam. Dan salah satu contoh DIY untuk kegunaan komuniti adalah UGD, iaitu Unity Garden Drum, di mana kita gunakan drum-drum yang terpakai dan kita modify untuk kaedah penanaman yang untuk kawasan yang tiada keluasan tanah lah. Okey, dan selain tu untuk pengurusan sisa dapur, kita juga memastikan bahawa setiap isi rumah tu pakai sisa dapur yang mereka gunakan untuk dibuat kompos dan lebih menjimatkan sumber-sumber untuk bercocok tanam, di mana kompos ni melestarikan alam sekitar dan lebih organik untuk kegunaan lah. Okey, kita ada beberapa contoh ya usahawan ataupun individu yang telah menjalankan aktiviti pertanian bandar. Contohnya di taman perumahan dengan keluasan ruang yang terhad, jadi tak ada alasan untuk tidak bercocok tanam ya. Menggunakan teknik pasu yang di mana diolah secara hidroponik ya. Kita ada beri khidmat nasihat dan juga menggunakan kaedah fertigasi secara terbuka, dan pemindahan teknologi ni adalah berdasarkan daripada perkembangan semasa ya. Dan pemindahan teknologi yang kita jalankan ini adalah untuk memberi panduan dan juga gambaran kepada umum yang mana pertanian bandar ni sangat lestari untuk dijalankan walaupun dengan kawasan ruang yang sangat minima. Untuk pengetahuan umum, kita boleh layari program pertanian bandar ini melalui Facebook Pertanian Bandar Jabatan Pertanian Malaysia untuk keterangan lebih lanjut, dan juga kita ada promosikan pelbagai program pertanian bandar ni melalui media massa dan juga kursus-kursus yang dilakukan lah di setiap negeri dan juga di setiap daerah lah. Okey, kita juga ada menjalankan kerjasama strategik ya dengan beberapa badan, contohnya dengan Starbucks, di mana ada program untuk kita menanam di kawasan permis lah, dan juga di kawasan-kawasan komuniti untuk sebagai contoh dan panduan lah. Okay, untuk kesimpulan, pertanian bandar ini dapat memberi sumbangan besar dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara dan menjadi gaya hidup yang barulah bagi mereka yang belum lagi terdedah dengan program pertanian bandar. Okay, untuk warga kota mungkin program kita ni telah meluas dan kita sasarkan kepada pinggir kota,
dan supaya program pertanian bandar ni dapat memberi nilai tambah pada pembangunan sosial, perlindungan alam sekitar dan keselamatan makanan negara. Okay, seperti yang kita tahu ya, program dan aktiviti yang dirangka oleh Jabatan Pertanian bertujuan yang memberi makanan selamat ya kepada umum sesuai dengan teknologi dan juga dengan kos yang dimiliki bagi menjamin kesinambungan projek dan kelestarian pembangunan. Okey, adalah hasrat besar hasrat ya Jabatan Pertanian supaya semua masyarakat, individu sama ada swasta ya dapat menjayakan program pertanian bandar, terutamanya untuk memastikan makanan yang kita ambil, makanan yang kita makan tu selamat dimakan. Sebab kita tahu ya, penggunaan racun, penggunaan pesticide di dalam industri pertanian ini amat meluas, dan kita ada beberapa program untuk memastikan makanan yang menjamin bahawa pengeluaran makanan daripada ladang tu selamat dimakan dengan beberapa program, contohnya program MyGap, program My Organic. Tetapi program-program ini adalah melibatkan petani komersial, petani luar dan tidak melibatkan komuniti, individu. Jadi untuk individu, untuk komuniti, untuk persekitaran yang sihat, untuk keluarga. Jadi pertanian bandar ni adalah satu amalan yang baik, yang perlu diteruskan supaya semua makanan yang kita peroleh itu terjamin selamat dimakan dan juga dapat mengurangkan kos. Untuk itu sekian dari saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Heti Nurruzana binti Mansur, Pegawai Pertanian Daerah Hulu Selangor. Inilah yang dikatakan pohon rendang yang lebat dengan buahnya. Banyak ilmu yang ditaburkan. Semoga perkongsian Puan pada hari ini dapat memberi faedah kepada penonton-penonton kita dalam talian dan dikongsikan kepada rakan-rakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainul Mukrim bin Baharudin daripada Department of Landscape Architecture, Kuliah of Architecture, International Islamic University Malaysia, Universiti Islam. InsyaAllah hari ini saya akan share dengan anda semua sedikit tips bagaimana untuk membuat composting. Ini adalah sempena sambutan Hari Lanskap Sedunia ataupun World Landscape Architectural Month disambut oleh Majlis Daerah Hulu Selangor. So insyaAllah hari ini kita akan berkongsi sedikit, iaitu dalam masa lebih kurang 20 minit. Tajuk yang diberi oleh sambutan pada tahun ini oleh Majlis Daerah Hulu Selangor adalah Foodscape. So secara asasnya untuk background Foodscape ni, kita tahu masyarakat kita telah pun lama membudayakan Foodscape ni, ya, terutamanya di semasa kita di kampung-kampung, atau zaman dahulu kala, masyarakat telah menanam makanan sendiri untuk sara diri dan untuk keluarga mereka. Tapi dunia hari ini, contemporary day, masyarakat kini adalah lebih limited dan ramai telah duduk di kawasan bandar, di mana kawasan mungkin adalah sangat sedikit berbeza daripada suasana di kampung, di mana kita mempunyai halaman yang lebih luas. Terutamanya mungkin kebanyakan daripada kita tinggal di rumah-rumah perumahan, teres, dan ada juga yang tinggal di perumahan pansapuri ataupun apartmen ataupun kondominium. Maka mereka adalah lebih sedikit ruang untuk mereka mendapatkan atau membudayakan foodscape di kawasan rumah mereka. So insyaAllah hari ini kita dapat share sedikit tips bagaimana untuk kita membuat composting. Saya rasa ini adalah sangat penting sebab kita, medium penanaman ni adalah penting untuk kita. Walaupun kita ada teknik-teknik lain seperti hidroponik dan sebagainya, tapi masih juga medium penanaman merupakan medium asas kepada kita. So ini adalah sangat dekat dengan kita, foodscape untuk rumah. Selalunya setelah kita makan,
kita akan ada banyak bahan-bahan buangan, okey, daripada makanan kita, mungkin ataupun penyediaan makanan, ya, mungkin sayuran, buahan dan makanan-makanan lain. So untuk kehidupan masa kini, contemporary design, kita mungkin sebahagian daripada kita ada mempunyai self kitchen ataupun self garden di halaman rumah, dan konsep yang lebih besar di kawasan perumahan mungkin kita ada community garden, okey, untuk masyarakat saling bertukar-tukar ataupun saling bekerjasama dalam membuat ataupun menanam buah-buahan ataupun sayur-sayuran untuk kegunaan diri sendiri. Okey, salah satu kebaikan kenapa kita mesti menanam sendiri ataupun kita terapkan konsep foodscape ni adalah untuk mendapatkan healthy food, atau lebih kata lain, makanan ataupun sayuran kita lebih organik. Kita tahu di pasaran terdapat banyak sayur-sayuran yang memang menarik, segar bugar, tapi mereka menggunakan mungkin banyak chemical untuk mendapatkan produk yang masif, yang banyak. Dan kita boleh lihat comparison, makanan-makanan yang berasaskan organik adalah lebih mahal, tetapi ialah bagus untuk kesihatan kita. Okey, salah satu kenapa kita mesti menerapkan budaya foodscape antaranya adalah pengambilan makanan kita, ya, iaitu jenis-jenis makanan yang kita ambil dalam menu sarapan kita tengah hari dan makan malam, iaitu mestilah menerapkan nilai healthy food, iaitu kalau konsep KKM dia panggil apa? Suku-suku separuh, kan? Separuh tu adalah sayur-sayuran, suku adalah protein dan suku lagi adalah karbohidrat. Okay, so bila kita ingin mengambil makanan yang healthy, suku daripada makanan kita dari 3 meal, iaitu sarapan, tengah hari dan malam. So kita memerlukan banyak, boleh dikatakan agak banyak lah sayur-sayuran. So digalakkan supaya kita menerapkan konsep foodscape di halaman kita ataupun di rumah kita, di balkoni kita. Kita menanam sayur-sayuran sendiri untuk tambahan daripada sayuran yang kita beli daripada pasar raya dan sebagainya. Kerana kita akan ambil 3 kali sehari sayur-sayuran ini, so mungkin akan menimbulkan kos sedikit untuk kita membeli. So lebih elok kita menanam sendiri. Okey, tanpa melengahkan masa, saya akan menunjukkan hari ini kita akan membincangkan 3 item yang penting, iaitu kompos. Kompos yang pertama kita ada 2 jenis. Satu saya usaha sendirilah, saya bagi kepada satu dry, satu lagi wet, kering dan basah. Dan last kali kita akan membuat penanaman lah menggunakan kompos. Okey. So yang pertama kita akan membuat dry teknik ataupun kompos kering. Okey. So kompos kering, resepi yang pertama kita memerlukan bahan-bahan daripada penyediaan makanan kita lebihan, mungkin sayuran. Untuk resepi yang ini khas, saya hanya menggunakan sayur-sayuran, tidak termasuk haiwan-haiwan yang lebihan daripada haiwan. Kita hanya menggunakan daripada tumbuh-tumbuhan sahaja. Okay? So contohnya kita di sini saya ada lebihan makanan daripada sayuran. Okay? So kita akan ambil lebihan ataupun daripada sayuran ni, kita akan relaikan dia. Okay? Satu-satu. Okay, contohnya seperti ini. Okay. Dan kita akan mungkin daripada buah-buahan, oren, anggur, apple, okay, yang lebih-lebihan kulit-kulit tu, kita akan campurlah, mix semua. Okay. So lebihan makanan daripada tumbuhan sahaja, ya, bukan campuran dengan haiwan. Memang ada juga composting yang akan buat campuran haiwan dan tumbuhan, tapi saya tidak galakkan. Adalah sedikit efek kepada tanam-tanaman kita, contohnya ulat dan sebagainya. So kita hanya menggunakan bahan-bahan daripada tumbuhan ataupun buah-buahan, lebihan makanan. So anda boleh simpan. Lepas sebelum memasak tu, penyediaan makanan, kemudian kita simpan. Simpan untuk jangka masa seminggu, 2 minggu, okay? Ataupun you boleh terus campur dengan bahan seterusnya. Okay, jika kita simpan
Contohnya yang ni saya dah buat tempoh dalam masa seminggu So dia dah mula merepot. Okey. Okey. Kita boleh lihat di sini telah tumbuh kulat-kulat ni dalam tempoh seminggu So pelbagai makanan lah, ada nasi, ada kulit limau, ada sayuran kita campur dan kita perak untuk beberapa ketika. Okey, itu bahan yang pertama Okey, bahan yang kedua adalah daun-daun kering. Okey, daun-daun kering ni kita boleh dapat daripada sekeliling rumah kita. Okey, ataupun bagi yang mereka tinggal di kondominium dan sebagainya, mungkin ada waktu riadah, anda boleh ambil daun-daun kering di kawasan taman, sekitar rumah dan sebagainya. Kita ambil daun-daun kering ni, daun-daun kering ni. Okey, ni adalah bahan yang kedua. Bahan yang ketiga adalah sama juga ni bahan daripada mungkin daripada kebun-kebun anda, rumput-rumput hijau dan sebagainya. Okey, so kita ada 3 lah bahan, ataupun boleh dikatakan 2 bahan lah. Satu daripada kompos rumah, satu daripada persekitaran rumah kita, daun-daun kering dan juga daun-daun hijau. Okey, ada 3. So ketiga-tiga bahan ni kita hendaklah campurkan semua sekali. Campurkan semua sekali. Okey, bahan tadi, bahan daripada rumah kita. Okey, daripada rumah kita, kita akan campurkan dengan daun-daun kering. Daun-daun kering. Daun-daun kering campurkan juga dengan daun-daun hijau daripada kebun kita. So bekas ni kita boleh ambil bekas yang besar lah. Untuk hari ni saya hanya tunjuk demonstrasi bagaimana campuran tersebut. So semua lebihan makanan, daun kering dan daun hijau kita letakkan di dalam satu bekas yang besar. Okey. So seterusnya saya akan tunjuk mungkin perapan. Okey, ni kita tengok Ini adalah kompos yang telah saya buat. So kompos ni lebih kurang berusia 3 bulan 3 bulan. So biasanya 3 bulan selalunya daun-daun kering yang kita perak tadi bersama lebihan makanan akan terlerai. So ni kita boleh ready untuk membuat penanaman lah. So semua tadi kita bahan-bahan yang kita campur tadi daun-daun hijau, daun kering dan juga bahan-bahan kompos. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada teknik yang kedua iaitu wet ataupun kita panggil kompos basah, wet kompos. So wet kompos ni sama juga, tapi saya cadangkan hanya 2 bahan. Kita tidak menggunakan bahan-bahan lebihan makanan kerana almaklumlah bahan makanan ni kalau kita perap bersama air dia akan memberi bau yang lebih harum. Okey. So bahan-bahan ni hanya 2 saja, iaitu daun-daun hijau. Daun-daun hijau daripada pokok-pokok lebihan makanan daripada daun hijau, ataupun lebihan rumpaian ataupun daripada kebun kita lah. So kita akan campur lebih daun hijau dan juga daun-daun kering ke dalam satu bekas dan kita akan perak bersama air hujan. Okey. Ataupun kalau tak ada air hujan, air pipe lah kalau musim panas tu. So dan kita akan dapat air perapan. Air perapan baja daripada kompos kita. So yang ni kita boleh simpan lama lah, 2 bulan, 3 bulan hingga setahun. So kita hanya akan guna air saja. So air ni kita akan boleh buat siraman lah. Boleh buat siraman kepada pokok-pokok ataupun tanaman kita lah. Pokok-pokok lanskap, hiasan, bunga orkid, ulam-ulaman. So ulam-ulaman kita boleh membuat siraman. Okay. Dan kita boleh juga buat untuk hidroponik. So maksudnya hidroponik, air baja ni kita
letakkan di dalam bekas dan kita akan tanam menggunakan sistem hidroponik. So maksudnya air kita telah menggunakan hidroponik, telah menggunakan air baja daripada composting. So tak perlulah kita beli baja A, B dan sebagainya. Kita dah ada organik punya baja kompos. Okay. So saya rasa itu saja dua resepi yang telah saya share. Satu kompos, dry kompos. Okay, dry kompos. 3 bahan makanan, daun kering dan juga daun-daun hijau daripada rumpaian. Okay. Peram selama 2 hingga 3 bulan, insyaAllah kita boleh guna selepas tu. Keduanya adalah wet kompos. Okay. Bahan hanya 2, daun kering dan daun hijau bersama air. Seterusnya untuk kali terakhir kita menyediakan medium penanaman untuk pokok. So setelah kita mendapat baja yang telah terurai, alright. So medium pertama, penanaman yang pertama adalah arang. So kenapa arang? Arang ni adalah perumah kepada microbes. So semua microbes yang terlerai menggunakan kompos, ada microbes yang bagus, so dia akan menjadikan arang ni sebagai rumah. Okay. Bahan kedua adalah kompos kita. Kompos yang telah kita buat tadi. Bahan ketiga adalah tanah. Tanah biasalah, tanah hitam ataupun tanah yang telah kita beli daripada nursery. Okey, kita akan campur semua bahan-bahan ni. Arang dan juga bahan-bahan kompos kita. Kompos kita yang telah, dan juga tanah. Okey, kita boleh campur ataupun kita boleh buat layer by layer. Okey. So tahu kompos, tanah, campurkan. Okey, tanah, campurkan semua. So sekarang ni kita telah ready untuk membuat penanaman. So inilah medium penanaman. So kita akan tanam saja pokok. Ini pokok belalai gajah. So kita akan cucuk lah. Cucuk. Jika tidak padat, kita tambah lagi tanah. Tanah dan kompos. Boleh berselang-seli. On top of this, kita boleh taruh kompos. Okay. So siaplah pokok yang kita hendak tanam. Okay. Nanti untuk terakhirnya saya akan tunjuk so ini adalah semaian. Okay, semaian daripada composting kita. Bahan kompos kita campur dengan tanah dan juga arang. So ini semaian selama 4 hari. 4 ke 5 hari pokok ulam raja. So ini contoh tanah. Okay, contoh tanah. So tanah ni nanti kita akan campur lah macam tadi dengan kompos dan juga arang. Okay, saya rasa itu saja untuk World Landscape Architecture Month 2021 pada tahun ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi tahun hadapan. Tahun hadapan saya akan share dengan anda bagaimana untuk buat aquaponik. Okay, aquaponik ataupun kita boleh buat fish pond lah. Fish pond design dan aquaponik. Okay, insyaAllah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya akhirkan kita punya World Landscape Architecture Month pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta kalian yang masih setia di atas talian, secara keseluruhannya dapat kita bersama-sama memanfaatkan ilmu yang dikongsikan oleh para panel pada hari ini. Ternyata bidang seni bina lanskap amatlah penting seiring dengan matlamat ke arah merealisasikan matlamat Sustainable Development Goal di samping mempromosikan konsep baru di Malaysia.
Sebelum saya mengakhirikan webinar pada pagi ini, saya ingin menjual serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Saya Nafakira Idina binti Mak Pozi, moderator anda pada hari ini. Saya mewakili Majlis Daerah Hulu Selangor ingin memohon maaf atas sebarang kekilafan dan kekurangan yang berlaku sepanjang webinar kita pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Feel like it's summer when the rain is pouring down. You make my whole world feel so right when it's wrong. That's why I know you are the one. Oh, you make my heart feel like it's summer when the rain is pouring down. You make my whole world feel so right when it's wrong. That's why I know you are the one. That's why I know you are the one. That's why I know you are the one.
That's why I know you are the one.